Tetapi apabila kami masuk ke dalam tandas lelaki itu, kedua-dua pintu kubikel ni terkunci seakan-akan terkunci daripada belah dalam. Cik, ada orang tak cik kat dalam ni? Cik, cik, saya nak pakai tandas ni. Senyap je dik. Itulah tu. Senyap je. Bunyi air pun tak ada. Cik. Oh cik. Ada orang ke tak kat dalam ni? Dan waktu ni, adik saya mengetuk kedua-dua pintu ni. Namun dalam tu tak ada siapa pun yang menyahut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Okeylah, semua kisah-kisah yang saya ceritakan dekat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kali ni KSM nak bawakan anda kisah-kisah daripada Pasar Raya. Macam itulah lebih kurang untuk kisah-kisah hari ni. Untuk hari ni kita ada 3 kisah ya. Jadinya sebelum kita membazirkan masa banyak-banyak dekat sini, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, baiklah. Untuk kisah yang pertama pada malam ini. Untuk kisah yang pertama pada malam ni, tajuk dia Pasar Malam. Jadinya, kita terus dengan kisah yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haslinda, seorang wanita berusia 25 tahun. Dan kisah yang saya ingin ceritakan hari ini berlaku lebih kurang 5 tahun dahulu. Sewaktu saya menolong ibu saya ni di sebuah pasar malam di daerah tempat tinggal kami. Sedikit latar belakang mengenai keluarga. Saya ni dibesarkan oleh ibu saya seorang bersama dengan 2 orang lagi adik saya. Dan saya ni anak yang sulung. Adik nombor 2 dan nombor 3 lelaki lah, berusia 20 dan 19 tahun. Sewaktu kejadian ni, adik-adik saya ni masih lagi bersekolah menengah. Dan ibu saya ni seorang peniaga pasar malam. Dia dekat pasar malam tu jual baju-baju, pakaian-pakaian macam tu lah. Manakala ayah saya pula telah meninggal dunia sejak kami kecil lagi. Dan kejadian yang dialami oleh saya masa tu agak menakutkan jugalah. Pada malam kejadian, jam lebih kurang pukul 12.30 malam. Saya bersama-sama dengan adik nombor 2 dan ibu tengah bersiap-siap untuk nak berkemas pulang. Sewaktu tengah berkemas-kemas, waktu tu kita orang tengah meniaga dekat pasar malam lah. Kita orang tengah berkemas-kemas apa semua. Adik lelaki saya menyatakan yang dia terasa ingin membuang air kecil. Dan kebetulan waktu tu saya pun rasa sama juga. Memang tengah menahan nak buang air kecil waktu tu. Sejak daripada petang tadi lagi saya dah tahan. Kebiasaannya kami hanya akan kencing di kawasan semak bersebelahan dengan van kami. Dan kat situ memang kawasan yang agak terpencil lah dan agak tersorok juga kerana terlindung oleh barang-barang perniagaan kami. Tapi pada malam tersebut, kesemua barang telah hampir dimasukkan ke dalam van. Jadinya kawasan tu memang agak terbuka lah. Dan kalau untuk seorang wanita nak buang air kecil dekat situ, memang orang kata masalah sikit lah. Kalau lelaki tu boleh lah juga orang kata bagi excuse juga kan. Mungkin orang tak perasan.
Oleh kerana adik saya ni macam memahamilah keadaan saya waktu tu, adik saya pun mengajak saya untuk pergi ke toilet ataupun tandas awam yang sebenarnya jarak tandas awam dengan tempat mak saya berniaga pada malam tu agak jauh lah. Tetapi apakan daya, daripada saya buat free show dekat situ, terpaksalah saya berjalan bersama dengan adik saya pergi ke tandas awam tu. Saya tahu, kalau tidak kerana saya waktu tu nak terkencing, nak gunakan tandas tu, adik saya, dia akan selamba je kencing berdiri dekat sebelah van kami. Dan tandas awam di kawasan tu bukanlah antara tandas yang terbaik sebabnya saiz dia kecil je. Dan setiap tandas wanita dan lelaki hanya mempunyai 2 pintu tandas dan 2 sinki berserta dengan cermin. Desain dia seperti tipikal tandas awam yang biasa yang kita jumpa lah. Dekat depan tu ada bahagian kaunter dan kat situlah tempat orang duduk jaga tandas ni. Dan kat situlah yang memisahkan antara tandas lelaki kat sebelah kiri dan tandas wanita dekat sebelah kanan. Jadi pada malam tersebut, tak ada orang dekat situ. Tak ada orang pun yang menjaga tandas tersebut. Dan pintu utama tandas wanita telah digrill dan dikunci dengan mangga yang besar. Manakala tandas lelaki pula, pintu dia ni masih terbuka. Cuma lampu sahaja yang tertutup. Yalah, mungkin nak jimatkan elektrik. Dan mungkin juga penjaga tandas hanya membuka satu tandas saja. Sebab waktu tu pun dah malam kan. Dan adik saya ni cubalah nak hidupkan lampu. Dia cuba memetik lampu ni. Suis dia tu yang terdapat dekat hadapan pintu masuk tandas lelaki. Memandangkan toilet wanita berkunci. Ish, tak boleh lah kak. Yang ni tandas perempuan ni tutup lah. Tak apalah kak. Kau guna je lah tandas lelaki ni. Tak apa, jangan risau. Adik jaga kat depan ni. Boleh ke ni, dek? Takut pula akak ni. Nak guna tandas lelaki pula ni. Kau jaga kat depan ni, Kau jangan hilang pula. Dan saya waktu ni hanya mengiyakan sajalah kerana memang sudah tak tahan benar nak terkencing daripada tadi. Tetapi apabila kami masuk ke dalam tandas lelaki tu, kedua-dua pintu kubikel ni terkunci seakan-akan terkunci daripada belah dalam. Cik, ada orang tak cik kat dalam ni? Cik, saya nak pakai tandas ni. Senyap je, dik. Itulah tu. Senyap je. Bunyi air pun tak ada. Cik. Oh, cik. Ada orang ke tak kat dalam ni? Dan waktu ni, adik saya mengetuk kedua-dua pintu ni. Namun dalam tu tak ada siapa pun yang menyahut. Dan desain tandas lelaki ni semestinya berbezalah daripada tandas wanita. Kerana tandas lelaki mempunyai urinal. Akan tetapi, urinal yang terdapat dekat dalam tandas awam tu bukanlah seperti urinal yang biasa kita lihat dalam movie. Bukanlah mangkuk urinal yang selalunya warna putih tu kan. Sebab setiap satu mangkuk ni hanya untuk seorang pengguna saja. Tetapi, yang ini, urinal dia jenis yang besar. Yang pada saya, jika ada 4 lelaki berbaris sebelah-sebelah pun, masih boleh digunakan. Bila dah orang kata saya pandang urinal ni kan, kira-kira macam perempuan pun boleh jugalah mencangkung dan kencing kat situ. Dan saya tak dapatlah, tak reti sangat nak explain. Sebab ni pun first time saya tengok urinal macam tu. Dan kata adik, ini adalah urinal style lama. Dan dalam keadaan macam itulah adik saya ni berjalan menghala ke urinal dan kencing kat situ. Dan saya waktu ni masih lagi menunggu kalau-kalau orang yang berada dekat dalam kubikel tadi keluar. Tapi tunggu, hampa saya. Sebabnya orang kat dalam tu senyap, dia tak bunyi apa pun. Dan saya nekat. Kalau pintu ni masih berkunci, saya tak nak buat macam mana. Dah tak tahan sangat waktu tu. Saya akan cangkung sajalah dekat urinal ni dan kencing dekat situ. Setelah adik saya ni selesai, saya pun mintalah dia tolongkan cover line. Sebab saya memang dah tak tahan dah sangat. Adik saya pun, dia pun berdirilah dekat kawasan sinki membelakangkan saya. Sewaktu saya kencing dekat urinal itulah. Kak, kau kencing kat situ boleh ke? Kau ni aku dah tak tahan sangat lah, dik. Kau duduk diam je lah kat situ. Tengok je orang ada ke tidak. Dah tu, kau kencing ni, kau nak cuci macam mana nanti, kak? Dan waktu ni saya mendiamkan diri je lah. Dan saya kira ini dah lebih kurang boleh kata situasi yang darurat lah. Dan saya pandai-pandai lah nanti nak basuh bila dah sampai ke rumah. Apabila dah selesai, saya pun pergilah dekat sinki untuk nak membasuh tangan. Dan dekat sinilah keadaan menjadi bertambah seram. Tiba-tiba pintu utama toilet ni tertutup dengan kuat.
Seolah-olah ditiup dengan angin kencang. Dan saya pun apa lagi dah macam tu. Terkejutlah benda tu meletup macam kuat macam tu kan. Dan ketakutanlah saya pada waktu. Padahal dekat situ tak ada angin pun malam tu. Dan adik saya pun apa lagi. Dia cuba nak tolak, nak buka pintu tu. Tapi tak boleh. Pintu tu macam berkunci. Tetapi pintu utama tandas tu adalah jenis tombol tau. Yang kunci dia tekan jenis belah daripada belah dalam. Iaitu belah kami berada. Dan adik saya melihat tombol pintu tu tak berkunci. Tapi apabila dipulas-pulas, tombol tu seakan macam stuck tau. Macam kita cuba membukanya daripada luar. Dan adik saya pun mengetuk-ngetuk pintu tu untuk nak minta tolong. Tapi tak ada yang menyahut. Mungkin kerana hari pun dah lewat malam. Dan kami pun waktu tu dekat dalam toilet tu terjerit-jerit lah meminta tolong. Tetapi masih tiada sesiapa pun yang menyahut. Tiba-tiba kami mendengar bunyi flush air. Dan bunyi flush ni datang daripada dalam salah satu kubikel yang berkunci tadi. Dan kami pun apa lagi dah dengar macam tu, lagilah mengemang-gemang. Terjerit-jeritlah kami waktu tu dalam toilet tu sambil mengetuk-ketuk pintu utama ni dengan kuat untuk nak menarik perhatian orang yang kalau-kalau ada dekat luar tu. Dan masih lagi tak ada yang menyahut tau kat luar. Sehinggalah tiba-tiba pintu utama tadi boleh dibuka. Dan waktu kami keluar dari situ, kami melihat ada beberapa orang berdiri berada dekat luar ni. Termasuklah mak saya sekali. Dan mak saya cakap, saya dengan adik ni dah tak balik kat tempat dia, tak balik kat tempat peniaga tu setelah hampir pukul 2 pagi sekarang ni. Rupa-rupanya kami dah terkurung dalam tandas tu hampir 2 jam. Dan sewaktu kami terjerit-jerit meminta pertolongan tu, tak ada sesiapa, tak ada seorang pun yang mendengar suara kami. Dan menurut seorang pakcik yang ada dekat situ lah, yang tolong kami pada malam tu, tandas awam tu sebenarnya memang dah lama berkunci dan tidak dapat digunakan. Dan diorang ni semua yang ada dekat situ rasa macam pelik juga. Macam manalah kita orang ni boleh masuk ke dalam tandas tu sedangkan tandas tu berkunci. Dan kata seorang lagi lah, gaya pakaian tu nampak macam orang ustaz lah agaknya. Kami ni seakan-akan telah masuk ke alam lain dalam tempoh 2 jam tu. Walau apa pun, teori yang diorang bagilah, perkara ni menjadi satu pengalaman yang sangat buruk dan menakutkan dalam hidup saya. Semenjak daripada peristiwa tu, saya tidak lagi berani untuk ke tandas awam apabila waktu malam, sewaktu membantu ibu saya dekat pasar malam ni. Dan saya hanya akan menahan sampailah kat rumah barulah saya lepaskan. Ataupun jika betul-betul darurat, saya akan minta ibu temankan saya ke semak bersebelahan dengan van kami. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pembukaan pada malam ni. Masalah juga kalau tak ada tempat toilet, pergi pula toilet orang tandas awam yang dah lama ditinggalkan macam tu kan. Korang tu kalau nak pergi ke tandas tu berhati-hatilah. Okey, sebab KSM masih lagi ada 2 kisah untuk malam ni. So korang stay tune and enjoy. Kita terus dengan kisah yang nombor 2. Okey, baiklah. Untuk kisah yang nombor 2 pada malam ni, kisah dia Pasar Raya Lama. Kalau tadi pasar, yang ni pasar raya. Bolehlah lebih kurang dekat-dekat pasar juga kan. Okey, untuk kisah yang kedua ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina dan saya ni perempuan. Dan kisah ini saya nak ceritakan tentang pengalaman saya dan rakan-rakan saya semasa bekerja sebagai security di salah sebuah pasar raya dekat Johor Bahru. Pasar raya mana? Tempat tu dirahsiakan lah. Bangunan pasar raya ni dah lama tau. Sebelum saya lahir lagi dah ada dah bangunan pasar raya ni. Dah bagi tip-tip, dah bagi hint-hint tu kat mana tu kan. Dulu pasar raya ni jadi tumpuan, tapi selepas kemunculan pasar raya baru dan pasar raya ni dah jadi macam hidup segan, mati tak mahu. Kenapa saya pilih pasar raya ni dalam banyak-banyak pasar raya? Mudah je. Sebabnya, satu, sebab senang lah nak saya balik ke rumah, nak ulang-alik balik dengan bas. Lagipun bila pasar raya tu kurang orang, kuranglah sikit kerja saya. Dan kenapa saya pilih jadi kerja sebagai security? Sebab tu
itu je yang senang dapat kan. Kalau memilih sangat-sangat sampai ke sudah sekarang tak bekerja lah saya ni. Kita buat je lah. Niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak cari rezeki halal. Okey, pengalaman ni ada beberapa lah. Jadinya saya pecahkan satu persatu supaya kita mudah nak faham cerita dia. Okey, kisah yang pertama ni. Kisah parking bawah tanah. Masa mula-mula saya kerja tu, saya dibawa meronda satu bangunan pasaraya ni. Dan kerja security, of course lah, kena buat orang kata rondaan ataupun patrol lah yang kami panggil dekat tempat kerja saya ni. Okey, so dalam bila kita ataupun saya kena buat patrol ni, saya kena scan dinding tanda saya dah ronda dekat situ. Ataupun dah buat rondaan dekat bahagian tu. Banyak jugalah dinding yang saya kena scan. Dari ceruk bedah sampailah ke parking lot. Dalam banyak-banyak tempat. Ada satu tempat yang kalau boleh semua orang yang staff dekat sini, semua orang tak nak pergi buat scan dekat situ. Iaitu bahagian parking lot bawah tanah. Dan macam yang saya cakap sebelum ni, pasaraya ni dulu tumpuan dan parking selalunya penuh. Jadinya, waktu tengah ramai customer, waktu ramai pelanggan dekat sini, pihak management buatlah parking bawah tanah tu. Tapi, tak sempat pun digunakan. Bila tiba-tiba ekonomi pun dah merosot. Lepas tu, tempat tu jadi tempat terbiar je. Menurut makcik-makcik bawang yang ada dekat situ, parking bawah tanah tu, diorang selalu dengar suara budak menjerit lah, bunyi suara perempuan menangis lah. Dan saya ni kan jenis cekal hati sikit. Jadinya saya pun langsung tak ambil pot pasal cerita-cerita yang diorang storykan kat saya ni. Dan saya boleh pula seorang-seorang je pergi parking lot bawah tanah tu, scan petrol sebab bos saya dah bising. Tiap-tiap bulan petrol store ni kita orang selalu tak sampai 80% sebab selalunya akan miss bahagian parking tu lah dekat bawah tu. So saya ni jenis yang berdedikasi lah orangnya. Jadinya tanpa rasa takut, tanpa prejudis. Terus saya pun pergi je lah. Walaupun tak ada seorang pun yang berani untuk nak temankan saya buat scan, buat petrol dekat bawah parking tu. Sebab saya malas nak jalan, saya pun pinjamlah motosikal member saya untuk ronda dekat bawah tu. Yelah, kalau bawa motor, cepatlah sikit kerja saya siap kan? Biasa, hari-hari, kalau saya pergi kerja pagi, memang saya lah yang kena petrol. Dan kalau kerja petang, orang lain pula yang akan buat. Sebab petrol kena start pagi. Jadinya macam biasa, pagi tu jam 8.30 pagi. Tak silap saya pun ambil walkie-talkie, ambil scanner dan terus start ataupun mulakan saya punya petrol ni. Cepat buat, cepatlah siap kan. Jadinya saya pun jalan, pergi parking dulu tau. Siap, barulah saya masuk kat pasaraya dan scan dekat dalam pasaraya pula. Jadinya, nak dijadikan cerita lah. Pada pagi tu, motosikal tak ada. Sebab member saya yang sama kerja dengan saya ni, masing-masing membuta lagi. Masuk kerja lambat pula pagi tu. Jadinya terpaksalah saya jalan kaki. Ya, saya tahu, mesti ramai anda ni cakap kan, saya ni kurang cerdik. Yelah, patutnya pergilah buat dulu dekat tempat lain dulu kan. Nanti, bila kawan-kawan saya dah datang, barulah start petrol dekat bawah tu. Tapi, tak apalah, nak buat macam mana kan, benda dah jadi. Jadinya, pagi tu saya pun turunlah. Turun dekat parking lot bawah tanah tu. Berlampu tau kat situ, tapi suram je lampu dia. Walaupun pagi, cahaya tak masuk pun dekat bahagian tu. Yelah, sebab bahagian underground kan. Dan saya scan dari tiang ke tiang. Tak semua tiang lah yang ada tempat scan tu. Dan tempat scan tu pula dia letak jauh-jauh tau. Nak tak nak kena pusing satu parking tu untuk nak settlekan kerja dekat bawah tu. Tengah-tengah saya meronda ni, saya terperasan ada satu longgokan macam plastik sampah warna hitam. Memang banyak tau dekat tengah-tengah parking lot tu. Dalam hati saya waktu tu, siapa pula lah yang korang ajar buang sampah dekat sini? Tong sampah sikit punya banyak kat sini. Buang sampah juga dekat tengah-tengah parking ni kan. Dan saya pun waktu tu jalan pergi dekat longgokan tu. Dan dah nak keluarkan handphone, nak ambil gambar, nak send dekat bos saya. Yelah, nak tunjukkan ada sampah berlambak dekat dalam parking lot tu kan. Makin dekat, makin meninggi pula saya rasa sampah-sampah tu. Bila saya sampai dekat lebih kurang dalam 10 meter je daripada sampah-sampah tu, tiba-tiba walkie-talkie saya berbunyi. Charlie 3 to Charlie 5, Charlie 3 to Charlie 5. Waktu ni saya stop kejap tau. Ambil walkie tu dan terus jawab. Rupa-rupanya bos saya yang panggil. Charlie 5 to Charlie 3. Ya, Encik, kenapa, Cik? Masuk bilik saya sekarang.
Dan arahan yang saya dengar tu agak tegas tau, dekat telinga saya. Jadinya bila dah dengar orang garang-garang macam tu, pagi-pagi buta macam tu, saya pun dengan pantas naik balik dan terus masuk ke bilik bos saya. Masuk-masuk je, "Ya cik, ada apa-apa ke cik panggil saya ni pagi-pagi?" Awak buat apa kat bawah tu?" "Kenapa cik?" "Saya tengah petrol lah cik, tengah scan parking kat area bawah tu." Dan saya pun tunjuklah scanner saya. Okey, macam mana dia tahu saya dekat bawah tu? Sebab dia tengok CCTV dan dia cakap dekat saya masa tu, "Buat apa awak pergi scan dekat area parking bawah tu? Lain kali awak tak payah scan kat area situ." Lah ya ke? Tak ada sesiapa pun yang kasih tahu kat bawah tu tak payah scan. Alhamdulillah sangat-sangat. Sebab senanglah sikit kerja saya. Dan time rehat. Biasanya time rehat saya suka lepak lah dekat bilik CCTV. Sebab saya pun malas nak makan. Bukan ada apa-apa pun dekat food court tu. Baik saya tidur je. Lepas tu minta Pakcik Razak tolong cover line. Dan Pakcik Razak ni dia orang OKU lah. Dan kerja dia hanya pantau CCTV je. Sebab dia pakai kerusi roda. Jadinya hari tu macam biasalah. Saya pun masuk bilik CCTV. Belum sempat saya sapa Pakcik Razak ni, dia dah panggil-panggil nama saya. Lina! Lina! Sini cepat! Sinilah!" Kenapa cik? Ada apa-apa ke ni?" Lina, kau nampak apa Lina waktu kau petrol kat bawah tadi?" Nampak? Nampak apa? Nampak apa pula cik ni? Tak ada nampak apa-apa pun. Dan saya waktu ni jadi bingung lah kejap. Kemudiannya Pakcik Razak rewindkan balik rakaman CCTV yang rakam saya tengah meronda pagi tadi dekat bawah tu. Dan dalam rakaman tu ada saya yang tengah berjalan ke arah satu benda yang tinggi, hitam dan besar. Dan benda tu seolah-olah cuba nak terkam saya secara perlahan. Dan bila nampak rakaman CCTV tu, terus saya rasa macam nak pitam dekat situ. Yang saya nampak masa tu plastik sampah. Tapi dekat CCTV ni, benda tu tinggi sampai mencecah bumbung parking lot ni. Nasib baiklah waktu tu bos saya cepat-cepat panggil saya time tu kan. Kalau tak memang dah kena sorok lah saya agaknya. Okey. Itu adalah kisah yang pertama lah. Pengalaman saya waktu saya kerja dekat shopping mall dekat Johor Bahru ni. Okey, ni pula kisah yang kedua lah. Kisah yang kedua ni berkenaan dengan eskalator dekat dalam ni. Okey, kisah ni member saya yang alami. Dia ni kerja shift malam, balik pagi. Pagi-pagi saya datang, dia dah sibuk dah. Nak cerita kat saya apa yang dia alami malam semalam. Malam tu, macam biasalah, Ryan ni dia akan duduk dalam bilik CCTV je. Akan ada 2 orang security yang bertugas. Satu external security yang jaga gate. Dan seorang lagi, Ryan ni lah. Dia jaga CCTV. Dan dia dah sediakan dah semua makanan, air panas, apa benda gedebak-gedebuk semua dalam tu. Biar dia selesa dah dalam tu. So tak payahlah dia nak keluar-keluar malam-malam kalau lapar. Kerja dia, tengok CCTV je. Bila kerja tengok CCTV yang tak ada orang kat dalam tu, mestilah rasa bosan kan. Tenung je benda tu macam tu je, tak bergerak-gerak kan. Dan pada malam semalam tu, kata dia, time dia dah hampir nak terlelap. Dia rasa macam ada sesuatu jentik telinga kiri dia. Melompat teruslah dia ni. Tengok kiri, tengok kanan, tak ada orang. Kemudian, dia tertoleh dekat salah satu skrin monitor CCTV tu yang merakam bahagian eskalator. Eskalator ni akan ditutup lepas waktu meniaga. So memang tak gerak lah kan. Tapi yang memeranjatkan si Ryan ni adalah ada satu susuk seperti macam perempuan pakai baju warna merah berdiri dekat atas eskalator dan dia tengah bergerak. Seolah-olah eskalator tu berfungsi padahal kan dah dimatikan. Dan kamera CCTV ni berada dekat hujung dan merakam bahagian atas eskalator tau sehingga ke bahagian bawah. One way je bahagian naik. Dan eskalator turun dekat tempat lain. Dari mula, Ryan tengok dia ni perempuan ni dekat bawah. Dari mana dia muncul tak sure lah. Perasan je perempuan tu dah ada dekat eskalator tu. Dan perlahan-lahan tau perempuan tu naik. Macam eskalator tu tengah bergerak. Eskalator tu bergerak. Sampai dekat tengah, CCTV tu rosak kejap tau. Dia jadi macam blank, jadi blue screen. Dan perempuan tu hilang. Lepas monitor tu hidup balik. Puas dah si Ryan ni rewind, cari balik video tu tapi tak jumpa. Image perempuan tu
Tak ada langsung dekat dalam rakaman CCTV. So sebab tak ada bukti, saya anggap pada malam tu kisah yang Ryan ceritakan kat saya ni, dia tengah hayal agaknya, entah apa benda yang dipikir agaknya, tak tahulah. Okey, untuk kisah yang ketiga pula Kisah yang ketiga ni pula kisah budak. Okey, kita terus dengan kisah dia. Ini kisah daripada kakak-kakak promoter dan diorang ada kisah seram yang tersendiri. Lagi-lagi dekat dalam store. Okey, kisah ni daripada Kak Lisa tau. Dia ni promoter bahagian baju. Bila stok baru baju-baju ni sampai, dia akan duduk seharian dekat dalam store dengan staff-staff lain lah untuk nak buat sorting, untuk nak gantung dan sebagainya lah. Jadinya masa kejadian, dia dengan seorang lagi staff nama budak tu Ain tengah sorting baju-baju kanak-kanak lah. Dan tengah-tengah dia orang buat sorting tu, tiba-tiba Kak Lisa ni dengar suara budak macam ketawa-ketawa macam tu. Macam tengah main kejar-kejar lah gitu. Dia tengok Ain. Ain pula tengah tengok dia waktu tu. Maksudnya, Ain pun dengar jugalah apa yang Kak Lisa dengar. Dah tu, diorang buat tak tahu je lah. Sambung balik kerja diorang. Tiba-tiba, BAM! Tiba-tiba diorang terdengar bunyi sesuatu jatuh tau. Macam bunyi kotak yang besar. Dan Kak Lisa dengan si Ain ni pergilah mencari, mendengar kat mana arah bunyi tu. Oh, sebelum tu, kejadian ni petang tau. Kejadian ni terjadinya pada waktu petang. Dan store ni terletak dekat belakang, jauh daripada pasar raya. Jadinya mustahil lah kalau nak kata customer. Kalau staff lain tu mungkin jugalah. Dan Kak Lisa waktu ni masih lagi positif. Lepas tengok tak ada apa-apa, tak ada mana-mana kotak pun yang jatuh, dia dengan Ain pun patah balik ke tempat dia. Sorting balik semula baju-baju tadi. Tapi alangkah terkejutnya dia bila baju yang dah separuh siap disangkut ke hanger dan dilipat dia ni tadi berselerak dekat atas lantai. Terus Kak Lisa ni panggil semua staff-staff yang lain dan tanya, ni siapa punya kerja pula ni? Tadi aku dah siap dah. Lagi sikit je nak siap. Siapa yang sepah-sepahkan ni? Jadi dia cakap macam tu lah kan. Tapi tak ada satu pun, tak ada sesiapa pun yang mengaku. Masing-masing kata diorang tak ada dekat tempat kejadian. Bila dah tak ada sesiapa nak mengaku, semualah kena tolong balik semula Kak Lisa ni gantung balik semua baju-baju tu semula. Masa tengah kutip-kutip baju yang berselerak dekat atas lantai tu, Kak Lisa ni tunduklah nak ambil baju yang sedikit termasuk dekat bawah rak dekat tepi dinding tu. Dan masa dia tengah tunduk tu, dia terperasan ada satu bayang-bayang persis macam budak kecil tengah tersenyum pandang Kak Lisa. Apa lagi, terjeritlah Kak Lisa ni. Terkejut semua staf yang ada dekat situ. Lepas tu 2 hari jugalah Kak Lisa ni cuti demam panas lepas tu. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada malam ni. Semoga anda masih lagi terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Sebabnya, KSM ada lagi satu kisah untuk malam ni. So korang stay tune and enjoy. Okey, baiklah, sampailah kita ke kisah yang terakhir pada malam ni. Okey, kita terus dengan kisah yang ketiga dan terakhir pada malam ni ya. Okey, untuk kisah yang terakhir ni, tajuk dia pengalaman di pasar raya. Biasalah, hari ni kita cerita pasal pasar raya, kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ada satu kisah yang ingin dikongsikan selepas saya tamat persekolahan pada tahun 2007. Dan saya mula berhijrah daripada kampung saya dekat Negeri Sembilan ke Puchong untuk mencari pekerjaan. Memandangkan saya ni tak ada minat untuk nak menyambung belajar, makanya saya pun memutuskan untuk bekerja. Lagipun, memang saya suka bekerja sebab lebih mudah bagi saya untuk fokus nak mencari duit daripada fokus untuk belajar. Atau macam itulah lebih kurangnya. Tak baik tau sebenarnya. Baiklah, kalau ada peluang tu teruskan je lah dengan pelajaran. Okey.
Kita terus dengan kisah dia. Setibanya saya dekat sana, dekat Puchong ni, saya pun mula meneruskan operasi untuk mencari kerja. Pada awalnya, saya duduk berteduh sementara dekat rumah kawan persekolahan saya. Akhirnya, saya mendapat kerja sebagai pekerja am di Pasaraya Ion di IOI Shopping Mall. Dan kerja saya dekat situ tidaklah berapa rumit sangat kerana saya hanya diperlukan untuk memunggah dan menyusun stok-stok barang serta melakukan pembersihan di dalam pasaraya. Dalam 3 bulan jugalah saya menumpang dan bekerja dekat situ. Akhirnya saya telah menyewa sebuah apartmen di Damai Utama Bandar Kirara Puchong. Kisahnya ataupun kisah seramnya pun bermulalah. Sewaktu saya dah bekerja hampir 3 bulan kat sini, ada satu hari ni saya dikehendaki untuk membuat closing oleh supervisor saya. Memandangkan orang yang sepatutnya bertugas pada waktu closing tu tak dapat hadir dan saya lah terpaksa cover dia. Dan ini merupakan kali pertama saya kena buat closing. Start daripada 3 bulan yang lalu saya kerja, ini adalah first time saya diminta untuk cover shift closing ni. Tugasan pertama yang saya harus buat adalah menyusun kembali kotak-kotak berisi stok-stok barang pasaraya serta membersihkan seluruh rak, tempat simpan stok barang-barang dan lantai di stor penyimpanan. Mujurlah waktu tu saya tak berseorangan sebab saya ditemani oleh seorang pekerja bangla dekat dalam stor tu. Dan masa tu saya tengah sibuk menyusun stok-stok makanan dalam rak di bahagian hujung belakang stor. Bila tiba-tiba je saya terdengar bunyi botol dan tin jatuh daripada rak barisan nombor 3. Sebelah je rak barisan saya, iaitu di barisan rak nombor 4. Dan saya ingatkan si bangla tu lah punya kerja kan buat kecoh-kecoh kat sebelah tu. Tapi bila saya melangkah ke rak nombor 3 tu, dekat situ saya tengok tak ada sesiapa pun. Dan masa tu saya dah mula rasa lain macam. Bulu roma saya dah rasa meremang. Tapi saya menyangkal je lah perasaan saya waktu tu dalam-dalam. Malas nak fikir sangatlah. Dan saya pun sambung semula kerja saya. Masalahnya, baru je saya sambung semula buat kerja saya ni, tak sampai berapa minit pun, saya terdengar tau, bunyi botol kaca dengan tintin ni terjatuh lagi sekali. Dan bila saya jengah balik ke situ, masih sama. Tak ada siapa-siapa pun kat situ. Dan masa tu, saya tak cakap banyak lah. On the spot, saya terus pasang kuku kuda, lari terus. Tinggalkan saki-baki stok yang masih belum settle lagi saya susun. Dan saya berlari pergi ke pekerja bangla yang tengah sibuk buat kerja dekat bahagian depan tu. Bila saya sampai je depan si bangla tu, saya pun mulalah buat-buat pancing dia untuk ajak ke stor belakang untuk tolong saya susun barang. Sengaja saya buat macam tu pasal saya nak cover ketakutan saya. Mula-mulanya bangla tu tak nak ikut saya sebab dia tengah sibuk mengemop lantai kan. Tapi bila saya dah desak, dah banyak kali saya cakap itu cakap ini, barulah dia setuju untuk ikut saya pergi ke belakang. Jadinya dia pun berjalan lah dengan saya kan. Kita orang jalan. Pergilah ke rak barisan nombor 4 tu. Tiba-tiba saya dengan si bangla tu ternampak bayang-bayang hitam tau. Dari hujung rak barisan nombor 3. Tengah berlari ke hujung store. Dan saya yang masa tu dah mula rasa seram daripada tadi. Si bangla tu pun sama juga macam saya. Dah mula naik seram. Hati kita orang ni dah mula berbelah bagi. Sama ada nak pergi ke rak hujung sana ataupun tak. Tapi nak tak nak, kita orang terpaksa jugalah pergi ke sana. Sebab ada lagi sikit stok barang yang masih belum clear kami kemaskan dekat situ. Baru je kita orang menampak, tiba-tiba satu bilik stok ni lampu dia terpadam. Pam! Black out tiba-tiba. Bergelaplah kita orang dalam tu. Lagilah kita orang bertambah panik. Masa tu si bangla dengan saya ni dah mula tak fikir panjang dah. Kita orang terus cabut lagi daripada dalam store tu. Lepas kita orang keluar je daripada bilik store ni, kita orang terus berlari pergi pula cari supervisor kita orang. Nasib baiklah, masa tu kita orang terserempak dengan supervisor dekat bahagian frozen food. Kebetulan pula waktu tu dia tengah buat rondaan kat situ. Dan saya terus datang mengadu pada supervisor nak minta end shift awal pada malam tu. Dan supervisor ni pada mula-mulanya tak kasih lah. Biasalah supervisor kan bukan senang-senang nak balik awal. Sebab kita orang kena habiskan juga semua kerja-kerja kita orang. Tapi bila saya cerita segala perihal pasal apa yang terjadi dekat dalam bilik store tu, barulah
supervisor setuju untuk membenarkan kita orang end shift awal pada malam tu. Lagipun supervisor okey je nak lepaskan kita orang balik, memandangkan kerja saya pun dah tinggal sikit je sebenarnya. Kemudian kita orang pun berjalan lah menuju ke office supervisor untuk nak clock out, nak balik lah ni. Dan masa kita orang tengah melintas depan bilik store untuk ke office tu, kita orang betul-betul terdengar bunyi kotak-kotak dan barang-barang terjatuh daripada dalam bilik store. Dan waktu tu kita orang apa lagi, terus mempercepatkan langkah masuk dalam office tu, punch card terus balik, langsung tak tengok ke belakang, settle je clock out apa semua. Kita orang teruslah tinggalkan pasaraya tu cepat-cepat. Keesokan harinya saya pun masuk shift macam biasalah. Pada waktu tengah hari shift saya pada hari tu, masa saya tengah sibuk-sibuk bekerja dekat kaunter tu, shift manager pagi memanggil saya masuk ke dalam office. Dan saya ni waktu ni, yelah sebab semalam dah buat salah kan, minta balik awal apa semua, kerja pula tak siap. Saya pun buat macam relax lah, buat macam tenang je gitu kan, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Setiba je saya dekat situ, shift manager terus menyerahkan saya satu anak patung. Kenapa ni cik? Kenapa bagi saya anak patung? Ni bukan awak punya ke? Saya ingatkan awak punya. Sebab semalam, waktu saya buat rondaan dekat store tu, saya jumpa anak patung ni. Dekat situ dalam store tu lah. Saya ingatkan awak punya sebab awak kerja semalam kan dalam store. Tak ada lah cik. Ini bukan saya punya ni cik. Dah kenapa pula lah saya nak main anak patung ni? Cik, saya nak tanya sikit, boleh tak cik? Dah kata bukan awak punya, tanya apa pula? Kenapa? Apa hal? Semalam tu, waktu cik buat rondaan kat dalam store tu, cik perasan tak? Kotak-kotak dalam store tu berselerak ke? Sebab semalam, saya minta balik awal cik. Saya dengan Bangla tu lah, kita orang berdua balik awal semalam. Sebab kita orang kena kacau waktu kami tengah susun-susun stok dekat dalam store tu. Semalam cik, waktu kita orang balik, memang stok barang tu bersepak-sepak cik dalam store tu. Tapi hari ni, saya masuk kerja, tengok-tengok semua dah clear dah. Siap tersusun je dekat rak tu. Itu yang saya pelik tu. Iya ke? Sekejap Semalam kan, kalau ikut jadual, awak berdua je kerja dengan Bangla. Yang duty susun-susun barang dalam store. Mana ada orang lagi dia kerja dalam store tu semalam? Lagi satu kan. Semalam waktu saya ronda-ronda dalam store tu, bau wangi semacam je tahu. Macam bau wangi bunga macam tu. Naik meremang saya lah. Dan bila difikir-fikirkan, siapa pula lah yang mengemas saki-baki stok yang saya tak settlekan semalam tu? Dan macam mana pula boleh bau wangi satu bilik store? Mulalah waktu ni saya dah terus rasa meremang, seram sejuk. Kemudian, saya pun bila dah cicak sikit dengan manager saya tu, saya pun teruslah berlalu pergi dan sambung semula kerja. Yang pastinya, petang tu shift manager ada panggil saya semula. Sebab katanya, nak suruh saya masuk closing. Tapi saya tolak mentah-mentah. Dan saya ceritalah segala-galanya tentang apa yang terjadi malam semalam dekat dalam bilik store tu. Dan sambil tu, saya pun explain lah pada shift manager dalam masa yang sama sebab apa saya tak nak buat closing. Akhirnya, shift manager pun setujulah dengan alasan saya dan dia pun gantikanlah orang tu ataupun dengan budak lain yang buat closing pada malam tu. Jadinya semenjak daripada peristiwa pada malam tu lah, saya dah nekat tak nak lagi buat closing. Kira-kira dalam 6 bulan lebih kemudiannya lah, saya pun berhenti kerja daripada Pasaraya Ion ni dan saya telah mendapat kerja baru sebagai pump attendant dekat stesen Petronas di BK5. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada malam ni. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Kita jumpa lagi di lain rancangan. Tak adalah. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada malam ni, kita letak disclaimer macam biasa. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat
banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you in next video. Take care guys and God bless you.